Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi sekalian. Saya mulakan sidang media hari ini dengan memberikan sedikit reaksi terhadap maklumat yang viral di media sosial sejak beberapa hari lalu yang mendakwa kerajaan akan melaksanakan total lockdown seperti PKP 1 selepas PKP tamat pada 4 Februari ini. Penyebaran berita ini dengan meletakkan hashtag Malaysia Lockdown telah menimbulkan kebimbangan di kalangan orang ramai sehingga ada yang telah bertindak membuat pembelian panik. Semalam, Ketua Pengarah Kesihatan ataupun DG Kesihatan telah membayangkan, ya, dia tidak kata akan, dia kata most likely, telah membayangkan bahawa pada 4 Februari nanti selepas tamat PKP besar ada kemungkinan, ya, ada kemungkinan PKPB akan dilaksanakan semula. Walaupun pengumuman akan dibuat setelah keputusan dibuat oleh mesyuarat khas ataupun sidang khas MKN. Berbagai reaksi timbul apabila dimaklumkan tentang ada kemungkinan PKPB dilaksanakan semula di seluruh negara. Ada yang bersetuju, ada yang tidak bersetuju kerana mereka mahukan supaya total lockdown ataupun PKP 1 penutupan sepenuhnya dilaksanakan, iaitu tiada sebarang perniagaan, duduk di rumah, tidak boleh keluar seperti dulu, kerana alasan mereka ianya boleh membantu mempercepatkan penurunan kes COVID-19 ini. Ramai juga yang tidak bersetuju, jadi ada berbagai-bagai reaksi. Reaksi yang pertamanya mahu supaya diperketatkan dan ramai juga yang mahu dilonggarkan. Yang tidak bersetuju kepada total lockdown ataupun PKP seperti PKP 1 dulu. Terutamanya mereka yang berniaga. Peniaga-peniaga mikro yang berniaga setengahnya kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, yang bergantung kepada pendapatan harian mereka untuk meneruskan penghidupan. Mereka tidak bersetuju. Begitu juga yang bekerja dengan gaji harian. Jika syarikat ditutup dan mereka tidak dibayar gaji harian, mereka juga menghadapi kesusahan untuk meneruskan penghidupan. Jadi sebab itulah apabila membuat keputusan, kerajaan akan melihat secara keseluruhan. Yes, kita mahu menjaga kesihatan rakyat kita, tetapi dalam masa yang sama kita juga mahu melindungi kepentingan rakyat kita, terutamanya golongan-golongan miskin. Rakyat yang miskin, pedagang-pedagang mikro, pedagang-pedagang kecil-kecilan di tepi jalan yang terpaksa bergantung kepada pendapatan harian, dan jika kita tutup tentu akan menjejaskan mereka. Saya nak beri sedikit maklumat mengenai kesan penutupan penuh kalau kita laksanakan terhadap sektor ekonomi, ya, dan kesan yang terpaksa ditanggung. 2.8 juta rakyat berisiko hilang pekerjaan. 2.5 juta pekerja terjejas pendapatan dan sukar meneruskan kelangsungan hidup. Kumpulan B40 akan kehilangan pendapatan dalam tempoh sebulan. Dianggarkan RM6.45 bilion dengan purata RM2,400 satu keluarga. Dan menurut laporan SKM ataupun Suruhanjaya Syarikat Malaysia,
Sejak pelaksanaan PKP pada Mac 2020 sehingga Oktober 2020, sebanyak 13,445 syarikat telah tutup operasi. Tutup operasi bermakna ramai yang telah kehilangan pekerjaan. Jadi bila hilang pekerjaan di dalam keadaan seperti ini, maknanya rakyat semakin susah akibat daripada total lockdown seperti yang dicadangkan oleh setengah-setengah pihak. Sebab itulah kerajaan sebelum membuat keputusan, kita pertimbangkan di antara keperluan menjaga kesihatan dan keperluan menjaga ekonomi ini. InsyaAllah kerajaan sampai tempohnya sebelum 4 bulan nanti, pihak kita dari segi MKN, pihak kerajaan melalui MKN, Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian Kewangan, Bank Negara dan sebagainya akan berbincang dari segi kesan-kesan yang akan timbul jika total lockdown dilaksanakan, dan dalam masa yang sama Kementerian Kesihatan juga akan memberikan pandangan tentang kenapa diperlukan SOP yang lebih ketat, termasuklah total lockdown dan sebagainya. Tapi semalam alhamdulillah DG Kesihatan dah berikan sedikit gambaran, walaupun seperti saya katakan bahawa kita akan bincang secara lebih detail, dan sebelum 4 bulan kita akan putuskan dan akan diumumkan sebelum sampai tempoh 4 bulan itu tiba. Jadi sebelum 4 bulan kita akan umumkan, saya ataupun DG akan umumkan. Yang penting kita ambil kira semua kepentingan rakyat. Saya ingin mengumumkan mengenai SOP sambutan Hari Taipusam. Ya. Kerajaan mengambil maklum penganut agama Hindu akan merayakan perayaan Taipusam pada 28 Januari 2021, iaitu hari Khamis ini. Setelah meneliti semua aspek termasuk peningkatan kes harian yang masih tinggi serta mendapat nasihat daripada KKM, dan juga pihak Kementerian Perpaduan juga telah mengadakan perbincangan dengan pemimpin-pemimpin agama Hindu, maka kerajaan memutuskan bahawa upacara Taipusam Taipusam pada tahun ini tidak dibenarkan, dan semua penganut beragama Hindu digalakkan melakukan upacara sembahyang di rumah masing-masing. Jadi upacara di kuil dan sebagainya tidak dibenarkan. Cuma walaupun kita tidak benarkan di kuil, tapi kita memberi pengecualian, iaitu 5 orang ahli jawatan kuasa atau petugas kuil sahaja dibenarkan hadir ke kuil-kuil untuk menjalankan upacara keagamaan. Aktiviti ziarah juga hanya dihadkan kepada seisi keluarga dalam rumah yang sama sahaja. Sidang khas juga telah mempertimbangkan permohonan khas dari pihak pengurusan Kuil Sri Mariaman Kuala Lumpur untuk membenarkan pergerakan membawa arca Dewa Murugan dari Kuil Sri Maha Mariaman Jalan Tun H.S. Lee ke Kuil Sri Subramaniar Batu Cave. Kita benarkan, tetapi syaratnya yang pertama, tiada perarakan, ya. Pedati ataupun yang membawa arca tersebut dibenarkan bergerak dari Kuil Sri Mahariaman Jalan Tun H.S. Lee Kuala Lumpur ke Kuil Sri Subramaniar Batu Cave bermula pada pukul 3 pagi pada 27 Januari 2021. Pukul 3 pagi bermakna bukan waktu
sesak dan jalan adalah lengang. Kerana seperti kita tahu, semua aktiviti perniagaan yang dibenarkan lewat iaitu restoran telah pun ditutup pada pukul 10 dan yang lain-lain masih lagi pukul 8. Jadi kita jangka tidak ada kenderaan di jalan raya ketika itu. Kalau biasanya ada yang bergerak di belakang pedati yang membawa arca tersebut. Biasanya ada, kalau tak silap saya lah, kalau betul, pecah kelapa dan sebagainya dulu upacara dia. Tetapi tahun ini tidak dibenarkan sama sekali perarakan mengiringi pedati yang membawa arca tersebut. Yang kita benarkan hanya 10 orang dibenarkan untuk bersama-sama dengan pedati tersebut dan mereka perlu berada di dalam kenderaan yang membawa pedati, termasuk pemandu, dengan kawalan daripada pihak polis akan berada untuk mengawal. Jadi mereka boleh mengikutnya berada di dalam kereta, dan pedati tersebut akan ditarik oleh kereta juga. Kereta. Jadi, dan pedati yang bergerak daripada Jalan Tun H.S. Lee, kuil daripada Jalan Tun H.S. Lee, perlu bergerak terus ke kuil di Batu Cave. Tidak boleh mengadakan persinggahan di mana-mana. Dan pedati juga akan bergerak balik dari kuil Sri Subramaniar Batu Cave menuju ke kuil Sri Maha Mariaman Jalan Tun H.S. Lee, Kuala Lumpur, bermula pada jam 3 pagi pada 29 Januari, iaitu hari Jumaat. Ya. Pihak pengurusan kuil dikehendaki menyelaras perjalanan pedati serta jalan-jalan yang akan dilalui bersama pihak PDRM dan DBKL, dan orang ramai tidak dibenarkan untuk berada di pinggir jalan untuk menyaksikan pedati yang dibawa ke Batu Cave tersebut. Pihak polis dipahamkan akan berada di kawasan-kawasan ataupun di jalan-jalan yang dilalui bagi memastikan tidak ada orang ramai berada di pinggir-pinggir jalan. Jadi saya harap perkara ini dapat dipatuhi, arahan ini dapat dipatuhi supaya tidak ada perkara yang tidak ada siapa yang diambil tindakan dan sebagainya, dan pedati boleh bergerak dengan lancar ke kuil, sama ada di Batu Cave atau balik ke kuil di Jalan H.S. Lee. Satu perkara yang mungkin menggembirakan adalah pengumuman mengenai pasangan jarak jauh ni. Ramai pasangan jarak jauh, walaupun baru PKP diperkenalkan, tapi dah merayu supaya dibenarkan mereka pulang untuk berjumpa dengan pasangan mereka serta anak-anak mereka. Oleh itu, sidang khas malam membincangkan keluhan pasangan suami isteri jarak jauh ini yang mahukan kelonggaran untuk merentas negeri, bertemu pasangan mereka serta keluarga, dan atas nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia, kerajaan bersetuju untuk membenarkan pasangan suami isteri yang berjauhan disebabkan bekerja untuk merentasi negeri, bertemu dengan keluarga masing-masing dengan syarat perlu mendapat kebenaran dan kelulusan polis di Raja Malaysia. Jadi seperti yang lain-lain juga, walaupun ada kebenaran, kalau ada kes kecemasan, kematian, memang kita benarkan, tetapi perlu memaklumkan kepada pihak polis dan mendapatkan kebenaran. Seperti jugalah PJJ ni ataupun pasangan jarak jauh ini. Walau bagaimanapun, pasangan yang bergejala, bagi pasangan yang bergejala, mereka dinasihatkan supaya mendapatkan rawatan terlebih dahulu ataupun sekurang-kurangnya membuat swab test sebelum mereka pulang. Kerana kita tak mahu
akhirnya akan membahayakan kepada keluarga masing-masing. Atau lebih baik tidak bergerak dulu sehinggalah gejala mereka yang ada pada mereka hilang ataupun sembuh daripada gejala tersebut. Dan kebenaran ini akan mula berkuat kuasa besok. Seterusnya saya akan maklumkan mengenai Task Force Operasi Pematuhan yang diketuai oleh PDRM. PDRM semalam telah membuat 63,226 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan pemantauan SOP di tempat-tempat awam di seluruh negara. Nampak pertambahan yang besar dari segi jumlah pemeriksaan yang dilakukan. Dan 3,106 pasukan telah pun digerakkan dengan yang terdiri daripada 13,474 anggota. Seramai 482 hasil daripada pemeriksaan yang dibuat, seramai 482 individu ditahan atas kesalahan engkar SOP, dan daripada jumlah itu 444 individu telah dikompaun, manakala 38 lagi direman. Antaranya termasuklah yang paling besar adalah tiada penjarakan fizikal. Sebab itu sewaktu saya interview dengan sebuah media, saya mengatakan bahawa dari segi pematuhan SOP, kita nampak yang memakai mask ataupun pelitup muka ni nampaknya pematuhannya agak tinggi. Begitu tinggi, bukan agak tinggi, begitu tinggi kerana daripada kajian yang dibuat oleh UiTM mengatakan 95%, 97% mematuhi pemakaian pelitup muka. Memang kita nampak orang memakai pelitup muka di mana-mana saja, termasuk di kampung. Di mana-mana saja orang memakai pelitup muka, sama ada dewasa sehinggalah kanak-kanak. Begitu juga persentuhan. Jarang kita lihat berlaku persentuhan. Dah jarang orang bersalaman sesama sendiri. Semuanya mengikut SOP yang ditetapkan. Cuma yang saya sebutkan, penjarakan sosial masih lagi agak sukar nampaknya nak dilaksanakan. Dan saya harap semua SOP yang diperkenalkan, eloklah rakyat patuh kepada setiap SOP yang diperkenalkan. Mengenai kawalan sempadan negara, pihak berkuasa terus mengadakan kawalan sempadan negara untuk menyekat kemasukan parti ini. Dan semalam Ops Benteng telah berjaya menahan 3 orang parti dan merampas 4 buah kenderaan darat. Manakala dan operasi itu juga 138 bot atau kapal turut dikesan di perairan negara melalui 7 aktiviti penglihatan ataupun tinjauan. Sebanyak 533 sekatan jalan raya Ops Benteng dilaksanakan di seluruh negara. Mengenai Ops Sanitasi Awam, semalam sebanyak 64 operasi sanitasi telah dilaksanakan yang meliputi 15,300 premis, terutamanya semuanya di kawasan-kawasan awam. Dan sejak 30 Mac 2020, KPKT telah melaksanakan 14,714 ops sanitasi ini. Mengenai kuarantin wajib, semalam seramai 660 individu tiba di semua pintu masuk antarabangsa negara dan semua mereka telah pun dikuarantin. Sejak 24 Julai 2020 sehingga semalam, seramai 109,989 individu telah pulang ke tanah air melalui pintu masuk antarabangsa. Daripada jumlah itu, 7,106 individu masih lagi menjalani kuarantin dan selebihnya telah pun dibenarkan pulang ke rumah masing-masing, manakala 540 dibawa ke hospital kerana positif.
Mengenai saringan wajib pekerja asing, secara kumulatif sejak 1 Disember 2020, seramai 218,409 pekerja warga asing telah menjalani ujian saringan COVID-19 yang melibatkan 8,609. Semalam, 7,796 warga asing telah pun menjalani ujian COVID-19 ini. Dari jumlah 218,000 tadi, 4,233 disahkan positif, manakala 214,000 adalah negatif. Kerajaan telah pun mewajibkan di 6 buah negeri sebelum ini seperti saya umumkan, dan di dalam mesyuarat semalam kita telah pun membuat keputusan untuk mewajibkan ke semua, untuk memperluaskan ke semua negeri, ya. Mengenai berita palsu, sehingga 25 Januari sebanyak 278 kertas siasatan telah dibuka oleh PDRM dan SKMM berhubung berita palsu berkaitan COVID-19. Daripada jumlah itu, sebanyak 141 kes masih dalam siasatan, 35 kes telah didakwa di mahkamah, 12 kes diberi notis compound, notis amaran. Bagi kes yang didakwa di mahkamah, sehingga kini 21 telah didapati bersalah, manakala 13 lagi di dalam proses perbicaraan. Pasukan Respon Pantas PRP di bawah KMM juga telah mengeluarkan sebanyak 425 penafian dan penjelasan mengenai berita palsu berkaitan COVID-19. Jadi saya ingin sekali lagi memberi ingatan bahawa mereka yang menyebarkan berita palsu juga boleh diambil tindakan oleh pihak kerajaan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita menerima banyak mesej. Saya sendiri menerima banyak mesej melalui WhatsApp, melalui Instagram saya, Twitter saya, FB saya, berhubung dengan beberapa kelonggaran yang diminta oleh beberapa pihak tertentu. Ini termasuklah peniaga-peniaga pasar malam, kedai cuci kereta, ya, kedai gunting rambut dan beberapa sektor lain. Kita setakat hari ini telah menyerahkan kepada pihak MKN untuk berbincang bersama dengan Kementerian Kesihatan untuk meneliti perkara ini, dan insya-Allah saya percaya perkara ini akan dibawa di dalam mesyuarat dalam waktu terdekat, dan kita akan pertimbangkan setiap cadangan yang diberikan akan dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Seperti saya kata tadi bahawa sejak daripada mula kerajaan melihat dari segi keperluan ekonomi, keperluan untuk membantu penghidupan, terutamanya golongan B40, peniaga-peniaga mikro ini, daripada untuk meneruskan hidup mereka. Jadi insya-Allah perkara-perkara yang dibangkitkan kepada saya, kita akan bawa, kita akan putuskan dalam waktu terdekat dan kita akan umumkan. Jadi tunggulah waktu pengumuman tersebut. Sementara waktu ini, jaga kesihatan masing-masing, patuhi setiap SOP yang dikeluarkan. Jika tiada keperluan untuk keluar rumah, beradalah di dalam rumah untuk keselamatan masing-masing. Seperti biasa, pesanan saya, stay home, stay safe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Seri, mohon daripada RTM. Datuk Seri,
apa yang Datuk Seri nyatakan tadi, bayangan daripada Tan Sri DG berkenaan dengan laporan PKP tidak akan sambung selepas 4 Februari dan PKPB sahaja akan laksanakan. Tapi memandangkan perkembangan kes yang masih tinggi dan PKPB yang sebelum ini dilihat kurang berkesan, keputusan ini dianggap kurang tepat. Dan selain itu, Datuk Seri juga turut menjelaskan bahawa pelaksanaan PKP akan memberikan impak buruk kepada sektor ekonomi. Dan kita lihat juga kebanyakan kluster datangnya daripada kluster tempat kerja seperti kilang, syarikat dan sebagainya yang turut boleh menjejaskan aktiviti ekonomi. Jadi jika kita laksanakan PKPB ataupun tidak, ia tetap berikan kesan kepada sektor ekonomi. Seperti saya kata, dua-dua pihak mempunyai alasan-alasan mereka tersendiri. Peniaga pasar malam, kita kata tak boleh. Tapi peniaga pasar malam kata tiada pun kluster ataupun kes yang berkaitan dengan pasar malam. Jadi itu pandangan daripada pasar malam. Jadi sebab itulah kita kata sebab itu saya kata tadi, biarlah KKM, Kementerian Kesihatan, membuat penilaian. DG cuma memberikan gambaran, berkemungkinan. Sebab untuk menjawab isu yang diviralkan itu, mengatakan seolah-olah confirm PKP perketat seperti PKP1 akan dilaksanakan, tidak ada perniagaan, tak boleh keluar masuk, yang menyebabkan berlaku panic buying di kedai-kedai. Jadi DG umumkan untuk meredakan keadaan, tetapi keputusan sebenar kita akan membuat keputusan yang sebenar, dan pengumuman akan dibuat setelah KKM berbincang dengan MKN, mungkin dengan mungkin Kementerian Keuangan atau MITI untuk berbincang seterusnya, supaya interest kedua-dua pihak dapat dijaga, masyarakat perniagaan dan juga menjaga kesihatan. Ya, InsyaAllah nantilah kita umumkan nanti. Daripada penama, timbul persoalan apabila kedai non-essential apabila kedai bukan penting, keperluan asas di pasar raya besar dibenarkan beroperasi, sedangkan peniaga kecil di kedai biasa tidak dibenarkan. Apakah terdapat SOP berbeza antara dua program di sini? Tidak ada SOP yang berbeza. Seperti yang kita umumkan, senarai yang dibenarkan adalah senarai yang berkaitan dengan keperluan asas dan rantaian. Rantaian sekali, keperluan asas. Sebagai contoh, kalau sayur merupakan keperluan asas, lori yang membawa sayur juga dibenarkan. Itu rantaian dia. Jadi kita dah clear. Tak kira lah sama ada di dalam hypermarket, di dalam shopping mall ataupun di tepi jalan, SOP-nya sama. Kebenaran yang negative list tetap sama. Senarai terlarang tetap sama. Jadi kalau ada yang buka, ini merupakan perlanggaran kepada peraturan yang telah pun ataupun kebenaran yang telah pun dikeluarkan oleh kerajaan. Jadi kalau kita dapat tahu, maka kita akan maklumkan kepada pihak berkuasa, dan saya harap orang ramai boleh melaporkan kepada pihak berkuasa supaya tindakan boleh diambil kepada mereka yang melanggar peraturan ataupun arahan daripada kerajaan ini. Jadi tidak ada perbezaan, sama saja. Yang salah, kita ambil tindakan. Okey? Seri Farhan daripada Bernama. Soalan saya, berikutan ada dalam kalangan ahli keluarga yang tinggal bersama pesakit positif, terdapat laporan bantuan lambat sampai kepada keluarga yang terpaksa dikuarantinkan bersama ni. Jadi untuk masalah ini, apa yang perlu dilakukan oleh keluarga itu dan apa agensi yang terlibat untuk membantu keluarga yang perlu dikuarantin ni? Dia lambat sampai bantuan daripada Kementerian Kesihatan, KKM dan mungkin agensi-agensi lain juga. Agensi lain saya tidak nampak ada agensi lain. Kalau total lockdown, kebajikan masyarakat lah menghantar makanan. Apabila tidak ada total lockdown, partial ataupun sebahagian lockdown ini, tidak ada pemberian makanan lah. Tetapi kalau lewat KKM sampai, saya akan maklumkan kepada KKM, dan saya harap pihak yang terlibat maklumkan segera kepada KKM, klinik kesihatan yang berdekatan, supaya mendapat tindakan segera. Sebab kalau tidak, kita tak tahu di mana. Detail tu perlu diberi kepada
pejabat kesihatan daerah ataupun klinik kesihatan daerah yang berdekatan supaya tindakan segera dapat dilaksanakan untuk membantu mereka lah. Kalau mereka perlukan doktor, bantuan dan sebagainya, akan dapat disegerakan. Mungkin dari segi bantuan kesihatan, dari bantuan Kesihatan. mungkin barang makanan ataupun itu atas keluarga sendiri ke ataupun Setakat ini bahan makanan adalah keluarga sendiri, ya, keluarga sendiri, bukan Kementerian Kesihatan. Walau mana pun kalau ada perkara-perkara yang berkaitan, seperti saya kata, laporkan kepada Kementerian Kesihatan. Mungkin ada bantuan-bantuan lain yang diberikan, boleh diberikan. Soalan kedua saya, ada penunggang basikal yang bergerak melebihi 10 km dengan alasan untuk beriadah. Mungkin ada di kalangan penunggang basikal ini masih keliru radius 10 km tu daripada rumah ke ataupun dari tempat mereka bermula mengayuh ke ataupun macam mana? Daripada rumah. Keluar daripada rumah, radius 10 km. Jadi setakat itu sajalah. Tak boleh lebih daripada yang dibenarkan. Alright? Okey, terima kasih. Ada lagi. Berkenaan dengan mesyuarat. Sebab kami difahamkan masih lagi sama di sektor swasta atau kerajaan masih lagi yang membuat mesyuarat secara bersemuka. Di jabatan-jabatan pun ada bahagian-bahagian yang masih insist untuk membuat mesyuarat secara bersemuka dengan alasan mereka ikut SOP. Sebenarnya apa sebenarnya SOP yang diikuti, dan bukankah dalam musim PKP mesyuarat secara bersemuka adalah tidak dibenarkan? Ya, antara larangan yang dikeluarkan adalah mesyuarat bersemuka tidak dibenarkan. Betul, ya? Betul. Jadi tidak ada siapa yang boleh terkecuali daripada peraturan dan arahan yang dikeluarkan. In fact, kita mesyuarat sidang khas MKN pun kita laksanakan secara maya saja. Ya, kita secara maya. Jadi tidak ada sebab kenapa ada di kalangan kementerian yang tidak patuh kepada arahan yang dikeluarkan. Jadi kita tak mahu ada double standard lah. Kalau rakyat patuh, di pihak kementerian juga mesti patuh kepada arahan yang dikeluarkan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.